Fatimah. Fatimah. Apa? Fatimah nak pergi. Mai Luqman. Luqman. Okey, mai. Subhanallah. Mai sini. Nak susu? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salihin. Ya Allah, peliharalah anak ini, ya Allah, sebagaimana Allah ini. Soleh. Nak susu? Bagi susu Fatimah. Okey, kejap. Mana susu Fatimah? Look, Safwan, Umi tak siap lagi. Safwan. Belum. Kejap, nanti susu. Salam. Biasa wala ta'asib kita min khair. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma 'allimhu hikmah, ya Allah, jadikanlah anak ini faqih dalam agama. Allahumma ja'al min hufazil Quran. Ya Allah, jadikanlah anak ini, ya Allah, menghafaz Al-Quran dan menjaga Al-Quran ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Okey, Safwan bawa apa tu? Nak bawa dekat sekolah? Nak baca. Baca dalam kereta? Tak baca pun. Okey. Meh, Hana salam. Hana dah besar. Meh. Oh, ni semua tengah siap-siap nak pergi ke sekolah. Ni tadika. Rabbi habli minas salihin. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salihin biasa wa ta'asib. Okey. Okey. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salihin. Rabbi yassir wa la ta'sir bi tammin bil khair. Alhamdulillah. Okey. Dah. Apa ni? Subhanallah. Ada pagi awal, ada pagi lambat sikit macam ni. Dah pukul 7 kan dah mula. Jadi pagi pukul 7 dah mula. Jadi pagi-pagi kelang kabut sebenarnya saya. 7 orang anak semua sudah sekolah. 7 orang anak, termasuk yang kecil 2 orang tu, Tadika, Fatimah dengan Rehanah dengan Fatimah. Kami urus sendiri. Subhanallah. Mengurus maksudnya tak adalah orang yang pembantu yang berada di rumah, tapi kadang-kadang rasa juga macam perlu, sebab Allahu Akbar, macam itulah. Kita sendiri kerja sampai malam kadang-kadang tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi okey, Atika. Terima kasih, Atika. Uruskan adik. Nampak hidung tu. Nabi habibina salihin. Allah. Ni. Tadi tak ada tangga. Okey. Musta'in pada salihin. Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam, Tuhan yang kita akan kembali kepadanya, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberikan segala nikmat, Tuhan yang sama juga memberikan kita ujian, dan di sebalik ujian ada rahmat. Kepada Allah kita akan kembali, kepada Allah kita akan persembahkan segala amalan.
Kepada Allah kita mengharapkan redha dan pertolongan serta rahmatnya di mahsyar kelak. Dan mudah-mudahan sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW, sesungguhnya Allah bersama dengan sakan hamba-Nya. Maka selalulah kita bersangka baik dengan Allah bahawasanya Allah mengampuni kita. Allah mengasihi kita. Allah melihat kita dengan belas kasihannya. Allah memandang kita dengan belas kasihannya. Bersangka baik selalu dengan Allah bahawasanya Allah menerima taubat dan pengampunan kita. Dengan syarat kita ikhlas untuk kembali dan bertaubat kepada Allah. Bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahawa Allah akan menerima kita setelah kita berusaha menjadi hamba-Nya yang baik. Allah akan menerima kita menjadi ahli syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimin muslimat, seperti biasa kita mulakan dengan Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir. Kemudian kita sama-sama membacakan Asmaul Husna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, sahabat-sahabat semua, anda sedang buat apa sekarang? Bawa kereta, sedang uruskan anak, kelang kabut. Ibu-ibu, kita faham, saya faham. Saya sangat memahami bagaimana kesusahan ibu-ibu, ayah-ayah sekalian membesar dan melahirkan anak. Dan bagaimana kesusahan dan cabaran ujian bagi orang yang tidak dikurniakan anak ataupun belum dikurniakan anak. Subhanallah. Sebab di sekeliling saya memang ada ramai yang diuji dengan tidak dikurniakan anak. Saya juga faham insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang masih lagi menanti, kan, menanti apa? Menanti siapakah pasangan hidup, menanti untuk berkahwin, bernikah dan sebagainya. Kerana di keliling saya ramai staf yang umur dah 30-an, kan, umur dah dikirakan agak lambat tapi belum bernikah. Bagaimana mereka survive dalam ujian. Subhanallah, Allahu Akbar. Di sekeliling saya juga ada ramai ibu tunggal, bapa tunggal. Subhanallah, Allahu Akbar. Yang kita sama-sama bekerja di bawah satu bumbung. Subhanallah, muslimin muslimat. Ada janda, ada ibu tunggal, macam-macam lah. Subhanallah, kan, di kalangan staf ini semua ada. Jadi semua itu adalah satu ujian yang mana di sebaliknya ada rahmat. Ujian yang di sebaliknya ada rahmat. Manakala nikmat, di sebaliknya ada ujian. Subhanallah, di sebalik nikmat ada ujian. Di sebalik ujian ada rahmat. Subhanallah. Jadi jika Allah melihat kita tidak mampu dan tidak kuat dalam ujian nikmat, maka Allah beri kita ujian musibah. Kerana di sebaliknya ada rahmat. Dan kita tahu dengan rahmat Allah, insya-Allah kita boleh masuk syurga Allah. Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Pagi-pagi dan hari ini adalah hari Jumaat yang kedua Syawal, kan, hari Jumaat yang kedua Syawal. InsyaAllah nanti kalau sempat saya nak cerita tentang satu kematian yang indah pada Jumaat yang lepas. Jumaat yang lepas masih berada di kampung, kan. Kematian yang indah yang berlaku di masjid depan rumah saya. Masjid tu dalam 20 langkah je berjalan. Ataupun 10 langkah tak, 20 langkah. Maksudnya memang rumah kami, rumah arwah ayah dan rumah emak saya memang depan masjid. Maksudnya daripada pintu rumah tu terus nampak masjid. Masjid tu pun tak ada pagar. Masjid itu diasaskan oleh arwah Tok Ki saya bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tapi arwah Tok Ki lah, arwah Atuk Ustaz Awajiddin, ataupun orang panggil Tuan Guru Haji Awajiddin. Itu Tok Ki lah yang mengasaskan Masjid At-Taqwa. Masjid tu besar, boleh muatkan 1,000 berapa ribu boleh. 3 tingkat. Hasil daripada infak orang ramai. Daripada masjid kayu yang kecil, besar sampai sekarang dah 3 tingkat. Tapi sebab kelilingnya rumah tak ada pagar, masjid tu tak ada pagar, parking pun susah. Sebab sekeliling pun rumah. Jadi alhamdulillah rumah kami memang depan masjid.
dan kematian itu berlaku depan mata suami saya. Depan mata suami saya. Subhanallah, kematian selepas solat, maksudnya Jumaat, hari Jumaat macam ni, lepas solat Jumaat, setelah solat sunat, maksudnya kematian yang di dalam masjid selepas bulan Ramadan, selepas selesai solat Jumaat, kemudian beliau ada menunaikan solat sunat, kemudian dalam keadaan berwuduk menghadap kiblat. Subhanallah, Allahu Akbar, dan disaksikan oleh ramai jemaah. Pada hari Jumaat, bayangkan muslimin muslimat baru saja selepas selesai solat Jumaat. Dan siapakah orangnya, bagaimanakah peribadinya, insya-Allah saya ceritakan. Memang saya kenal. Ini jiran kami. Subhanallah. Jadi bila tiba hari Jumaat ni, saya teringatlah kematian yang indah berlaku di kampung. Ketika tu saya pun berada di situlah. Saya berada di rumah, suami saya di masjid, dan dia melihat sendiri juga di hadapan mata. Nanti kita minta encik suami cerita bagaimana apa yang dia lihat. Mengucap syahadah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat, begitulah juga ya, bila sampai hari Jumaat, kita pula ada lintasan hati. Mudah-mudahan dipilih oleh Allah untuk meninggal pada hari Jumaat. Tapi kita redha saja sebab Allah dah tetapkan waktu kematian kita. Yang paling utama saat kita mati dalam keadaan kita bersedia. Bersedia macam mana ya muslimin muslimat? Dan ramai orang mati mengejut, tak tahu bila mati. Tapi sekurang-kurangnya sebelum kita mati, bersedia tu maksudnya kita telah pun berada dalam fasa berhijrah, dalam fasa kita bertaubat nasuha, dan dalam fasa kita telah menunaikan tanggungjawab dengan sebaiknya sebagai anak, sebagai adik-beradik, sebagai ibu ayah, sebagai isteri, sebagai jiran, sebagai sahabat, sebagai pekerja kepada majikan. Maksudnya kita sempatlah selesaikan. Itulah maksud saya bersedia, bukannya tahu bila nak mati apa semua. Masya Allah, dah kita lihat kebanyakan kematian orang-orang saleh di hujung-hujung, dan itu adalah daripada hadis Nabi. Nabi menyebutkan dalam satu hadis Nabi tentang tanda-tanda kematian yang baik, yang mana Allah memudahkannya. Kan Allah memberikan dia, Allah memudahkannya untuk melakukan kebaikan pada hujung-hujung hidup. Maksudnya hujung hidup tu, orang bila ingat-ingat balik, betul lah dia berubah lah, betul lah dia ada tinggalkan pesan, betul lah, macam tu. Maksudnya dia sempat menyelesaikan urusannya di dunia yang dia tidak boleh kembali lagi. Dia sempat selesaikan urusan-urusan. Mungkin di penghujung tu dia dapat selesaikan hutang-hutang, wallahualam. Kita mengharapkan begitulah sebelum kita berpindah kepada alam yang lain, iaitu alam barzah, yang mana kita tak boleh pindah, kita tak boleh balik semula ke alam dunia. Kalau kita pindah rumah, kita pindah pejabat, kita pindah kampung, bahkan kita pindah negara sekalipun di dunia, kita boleh patah balik lagi kalau tertinggal barang ataupun ada urusan belum selesai. Itu berpindah atas dunia. Persiapan memang hebatlah kalau kita pindah atas dunia. Kakaulah persiapan kita. Kita akan buat dua persiapan. Selesaikan semua urusan di negeri ini. Selesai itu, selesai ini. Sebab nak pindah ni. Contohlah nak migrate kan. Nak pindah ke Australia lah contohnya. Nak pindah ke UK. Nak jadi PR di sana. Ataupun nak pindah ke Madinah ataupun Mekah. Dengan anak-anak semua pindah. Kita akan selesaikan dulu urusan di sini. Betul kan? Banyaklah proses dan prosedur. Supaya bila kita dah duduk di sana, semuanya smooth kan, semuanya berjalan lancar, tak ada apa-apa yang tersekat, gitu. Jadi, tapi kalau ada tertinggal boleh lagi patah balik. Subhanallah. Namun bagaimana persiapan kita untuk menghadapi kematian sendiri? Allah telah berikan kepada kita bukti nyata dengan kematian orang sekeliling kita. Mereka benar-benar pergi. Mereka benar-benar meninggalkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka benar-benar meninggalkan segala apa yang mereka miliki. Kita benar-benar tidak boleh berhubung dan mereka tidak boleh berhubung dengan kita. Subhanallah, bukti nyata depan mata. Saban waktu, saban hari, manusia demi manusia pergi meninggalkan kita. Dan begitulah hakikatnya diri kita selepas ini. Jadi apakah persiapan yang kita lakukan muslimin muslimat kepada perhijrahan dan perpindahan yang sebenar?
Itu yang Nabi sebut tu, orang yang paling bijak adalah orang yang membuat persiapan untuk kematiannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita terus doa lah ya. Allahumma takhtim alaina, Allahumma takhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kematian yang baik ya Allah, kematian yang husnul khatimah. Wala takhtim lana, ya Allah janganlah, ya Allah, wala takhtim lana, janganlah disudahi, janganlah ya Allah dimatikan kami bisu'il khatimah, dengan kematian yang buruk ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Okey, dah ready ya muslimin muslimat, kita nak baca Al-Fatihah. Nafas saya pendek sikit pagi ni, wallahu alam. Maksud saya macam nafas tu pendek tanda kematian ke? Wallahu alam. Maksud nafas pendek tu macam mana? Nak cakap tu macam suara tu tak boleh nak tinggi. Nafas tu macam pendek, macam tercungap-cungap sikit. Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, kita akan baca surah Al-Fatihah 10 ayat awal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi dan Asmaul Husna. Walau apa anda sedang buat, di mana anda berada, boleh follow ya, boleh ikuti. Tudung ni longgar sikit. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allahu Akbar. Okey, sama-sama mengulangi doa tu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami min ladunka, daripada sisimu, rahmatmu ya Allah. Rahmatmu yang datang dalam bentuk rezeki yang barakah, anak-anak yang saleh dan salihah, pasangan yang penyejuk hati, ibu ayah yang memahami, adik-beradik yang menyayangi, sahabat-sahabat yang ikhlas hati. Ya Allah, rahmatmu berikanlah dalam bentuk jiran-jiran yang baik ya Allah, kesihatan yang baik ya Allah, subhanallah, rezeki yang baik ya Allah, dan jauhlah kami daripada terjerumus kepada maksiat,
dan dekatkanlah dan ringankanlah tubuh badan kami melakukan taat ya Allah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah, min amrina, dalam setiap urusan kami, rasyada, petunjukmu yang jelas ya Allah, bimbinganmu ya Allah, pertolonganmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar. Okey, seterusnya 10 ayat yang terakhir surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini adalah hari Jumaat yang barakah. Kita memang disarankan khusus pada hari Jumaat untuk membacakan surah Al-Kahfi. Kerana itu kita perlu berusaha sedaya upaya untuk menghabiskan membaca surah Al-Kahfi. Kita tahu surah Al-Kahfi mempunyai 110 ayat. Kita boleh bahagikan muslimin muslimat, kan, bolehlah bahagikan, kan, selepas solat berapa ayat, 20 contohnya, ataupun 25 macam tu, 110 ayat, kan, Masya Allah. Surah Al-Kahfi, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, merupakan kalau kita merujuk tafsir surah Al-Kahfi oleh dalam kitab tafsir surah Al-Kahfi, okey, Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita baca sikit ya. Surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-18 yang mengandungi 10 ayat. Subhanallah, di dalam surah Al-Kahfi mengandungi cerita dan kisah pengajaran yang banyak yang boleh dijadikan contoh tauladan. Dan surah Al-Kahfi diturunkan antaranya adalah untuk mengubati hati Rasulullah yang sedih kerana penduduk Mekah yang menyebarkan cerita buruk tentangnya dan Nabi menyangka wahyu telah tiada. Muslimin muslimat, ada kisah daripada riwayat yang sahih bagaimana pada suatu hari Rasulullah didatangi oleh orang Quraisy, orang kafir. Kan, Rasulullah didatangi oleh orang kafir. Orang kafir ni tanya 3 soalan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah benar ni muslimin muslimat dalam tafsir, dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, tafsir
Macam-macam lah tafsir, subhanallah, tafsir Qurtubi, macam tu. Masya Allah, hampir semua tafsir menceritakan kisah ini. Bagaimana turunnya surah Al-Kahfi. Kisahnya begini, muslimin muslimat. Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kan selalu bercerita. Nabi kita kan selalu bercerita. Macam mana Nabi kita selalu bercerita? Kerana wahyu, iaitu Al-Quran, kan banyak cerita, banyak kisah. Kan dalam Al-Quran kita tahu ada kisah apa? Ada kisah, hampir kisah Nabi-Nabi semua ada dalam Al-Quran. Kisah umat terdahulu, macam-macam kisah. Dan Nabi sendiri daripada hadisnya juga ada banyak cerita yang Nabi sampaikan. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin kita ni, kita akan jumpa banyak kisah. Macam yang lepas kita dah baca, contohnya kisah seorang pemuda Bani Israel yang telah membunuh 99 orang. Lepas tu dia bunuh 1 orang. Lepas tu ada kisah Ashabul Ukhdud kan. Seorang pemuda yang, seorang anak muda yang mana dipilih oleh istana untuk diajarkan sihir. Lepas tu dalam perjalanan dia tu, dia akan melalui seorang rahib. Bukan rahib lah, seorang ahli kitab. Lepas tu dia belajar. Lepas tu bagaimana Allah berikan dia karamah. Banyak lagi kisah yang kita dah belajar dalam siri-siri yang lepas. Maksudnya, saya nak bagi gambaran dan kefahaman. Nabi SAW, ketika Nabi menyampaikan dakwah kan, di Mekah, di Madinah, Nabi selalu juga menyampaikan dakwah dalam bentuk cerita, dalam bentuk kisah. Sebab itu, sampai hari ini, fitrah manusia memang suka dengar cerita. Kanak-kanak, anak-anak suka dengar cerita. Kita orang tua pun suka tengok cerita. Betul tak? Suka tengok drama, suka tengok filem, kan? Suka tengok movie. Dan bila dengar orang bercerita tu seronok. Bila penceramah tu ceramah je kan, kita boleh tidur. Tapi time cerita, kita boleh bagi tumpuan. Sebab cerita ini adalah sejarah yang sentiasa berulang. Dan daripada cerita orang, kita boleh kaitkan dengan cerita kita. Jadi situasi ketika itu, bila Nabi Muhammad SAW bercerita, ramai orang kerumun untuk dengar cerita. Di kalangan orang Islam dan di kalangan orang bukan Islam. Di kalangan semua peringkat umur termasuk remaja dan kanak-kanak. Sebab suasananya begitu sampai sekarang. Jadi Nabi bercerita daripada hadis yang Allah ilhamkan, kisah-kisah. Nabi bercerita bagaimana kisah Nabi-Nabi terdahulu yang disampaikan dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi orang selalu kerumun Nabi ni untuk dengar cerita. Sebab itu mereka menyela dan menuduh Nabi juga penipu lara, tukang reka cerita, tukang karut, macam tu. Kerana apa? Pada zaman tersebut, suasana di Mekah kan, suasana di sana juga muslimin muslimat, suasana memang ada orang yang menghiburkan orang lain dengan cerita. Macam tu. Faham ya muslimin muslimat? Maksudnya zaman sekarang hiburannya tengok cerita movie tu. Tapi pada zaman tersebut hiburannya adalah mesti ada penglipu lara yang akan cerita rekaan. Ni bukan kata Nabi ni. Maksudnya ada orang yang begitu kerjanya adalah bercerita. Cerita-cerita rekaan, cerita-cerita tu alah macam cerita Mak Saleh lah. Mak Saleh kan ada cerita Cinderella lah, Snow White lah, Beauty and the Beast lah, kan, apa lagi, macam-macam cerita. Kan cerita tu cerita rekaan, cerita hikayat-hikayat mereka. Jadi apabila individu ini dia rasa orang mula kurang datang dengar dia cerita, lebih ramai yang berkerumun kepada Nabi Muhammad SAW. Orang bukan Islam yang belum masuk Islam pun duduk juga mendengar cerita-cerita daripada Rasulullah. Jadi orang kafir Quraisy ni geram. Geram ni. Macam mana nak buat ni? Dan nampak gayanya dah ramai orang mula terpesona ni dengan Muhammad ni. Subhanallah. Orang kafir Quraisy ni dia pun mula menghantar wakil. Kan? Pergi lebih kurang dalam 2 orang ke 3 orang. Wakil daripada orang kafir Quraisy ni pergi ke Syam. Saya tak pasti surah Ustaz, surah Al-Kahfi ni kan Makiyah ke Madaniyah ya? Boleh tak Ustaz tolong cek? Cik suami tolong cek. Makiyah. Betul lah. Makiyah. Surah Al-Kahfi adalah surah Makiyah. Masa turun di Mekah. Jadi cerita ni suasana ketika Nabi SAW berada di Mekah. Kita faham bagaimana dahsyatnya dan bagaimana mencabarnya Nabi ni nak melakukan dakwah ketika di Mekah. Okey, kisahnya kemudian
mereka mengutuskan daripada Mekah ke Syam. Kerana di Syam ada pendeta. Di Syam ada ahli kitab. Tuan-puan kena faham, siapakah golongan dia sebut ahli kitab? Siapakah golongan yang disebutkan pendeta ataupun ahli kitab? Pendeta ataupun ahli kitab ini adalah golongan yang mana masih hidup, yang mana mereka ini memegang ataupun menjaga kitab-kitab suci yang terdahulu. Maksudnya kitab apa? Zabur, Taurat, Injil sebelum kitab Al-Quran. Faham ya? Jadi mereka ini digelar sebagai ahli kitab ataupun dipanggil dengan pendeta. Kalau kita alim ulama lah. Macam tu. Maksudnya alim ulama contohnya yang menjaga keabsahan ataupun kesahihan hadis-hadis Nabi. Ulama yang terkenal dua orang, iaitu Bukhari dan Muslim. Jadi itu dua ulama besar dalam kitab hadis. Jadi kalau apa-apa, rujuk kitab Bukhari dan Muslim. Contohlah. Ya. Dan banyak lagi ulama-ulama hadis lain yang terkemuka, yang muktabar. Tapi pada zaman tersebut, kalau mereka nak merujuk apa-apa kesahihan, apa-apa perkara, mereka akan rujuk pendeta. Sebab mereka ini adalah golongan yang menjaga kitab-kitab terdahulu. Maksudnya kitab di tangan mereka saja adalah kitab yang masih lagi kitab yang betul. Kitab-kitab yang berada di tangan-tangan orang lain, mungkin yang tersebar-tersebar, kitab yang telah diubah suai. Jadi, ingat cerita tadi, yang baru masuk mungkin tak faham cerita, kisah tu kena dengar daripada awal. Kenapa akhirnya orang kafir Quraisy di Mekah ini mengutuskan beberapa orang lelaki bertemu dengan pendeta di Syam. Jarak di antara Mekah dengan Syam. Okey, kita sebut Syam. Syam terdiri daripada 5 buah negara. Dulu Syam adalah sebuah wilayah yang besar, sebuah negara yang besar di bawah satu pemerintahan. Tetapi berlaku perubahan demi perubahan, dikatakan blok barat lah kan, mereka lah yang dalang memecah belahkan sebuah empayar besar Syam ini, wilayah besar Syam ini menjadi 5 buah negara sekarang. Jadi bila sebut Syam, cari peta hari ni dah tak ada dah Syam tu. Syam terdiri daripada 5 buah negara hari ini, iaitu yang pertama Palestin, kedua Syria. Syria kan duduk sebelah Palestin saja. Kemudian Jordan juga sempadan dengan Palestin. Kemudian Lebanon. Kemudian yang kelima iaitu Iraq. Subhanallah, inilah wilayah Syam ketika itu. Sebab itulah bila cerita Nabi pergi berniaga ke Syam, kan memang rutin orang Arab, maksudnya pada zaman Rasulullah, kan perniagaan hebat Sayyidatina Khadijah ibunda kita, ekspor import tu dah biasa berlaku. Masyarakat Mekah, kan penduduk Mekah menghasilkan apa-apalah penghasilan. Mungkin masyarakat Mekah menghasilkan selimut ke, menghasilkan baju ke, pakaian ke, barang-barang dapur ke, apa saja, kan, daripada hasil penduduk Mekah, hasil tangan, hasil kerja penduduk Mekah dibawa ke Syam untuk diniagakan, dan mereka pun dah menjual. Mereka beli pula barang-barang daripada Syam untuk dijual di Mekah. Muslimin muslimat, sebelum Rasulullah jadi peniaga, subhanallah, budaya masyarakat di Mekah, mereka pergi berniaga saja di sana, bawa balik duit. Begitu. Tetapi bila Nabi jadi businessman, ketika Nabi muda lagi, Nabi businessman sebelum kahwin. Bakat Nabi sebagai usahawan, sebagai businessman sebelum nikah. Dan sebelum Nabi menjadi pedagang, mengambil modal ataupun barang dagangan Sayyidatina Khadijah, Nabi dah meniaga dah sebelum tu. Kan kita dengar cerita bagaimana Abu Talib, kan bapa saudara Nabi, dah bawa Nabi pergi berniaga ke Syam. Tetapi dalam perjalanan jumpa dengan pendeta yang melihat ada tanda-tanda kenabian. Masuk umur Nabi 12 tahun. Kan umur Nabi 12 tahun, Nabi duduk dengan siapa? Nabi duduk dengan bapa saudara Nabi, namanya Abu Talib. Sebab ketika umur Nabi 8 tahun, datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Lepas tu duduklah dengan bapa saudara. Bapa saudara Nabi Abu Talib ni adalah pembesar Quraisy, orang hebat, pemimpin dan juga usahawan yang terkemuka. Jadi bayangkan ya, bagaimana Nabi dibesarkan dengan bapa saudara seorang businessman. Dan sebab itulah Nabi juga dipilih oleh bapa saudara untuk melakukan perniagaan ekspor. Maksudnya daripada Mekah ke Syam.
Cuba tengok jarak Encik suami, berapa jarak ya daripada Mekah ke Palestin. Jarak tu menempuh perjalanan yang jauh dengan unta. Ceritanya bila Nabi dengan bapa saudara ni nak pergi ke Syam untuk berniaga, tengah jalan 1756 kilometer. Berapa jarak tu muslimin-muslimat? 1700 kilometer. 1700 kilometer. Subhanallah. Daripada Mekah ke Palestin 1700 kilometer. Kalau saya nak balik Terengganu lebih kurang 400 meter. Maksudnya lebih kurang dalam 3 kali ulang alik. Dan bukan naik flight, bukan naik kapal terbang, samalah tu. Bukan naik jet, bukan naik kereta, bukan naik kereta api laju, naik unta. Muslimin muslimat, naik unta. Perjalanan berapa minggu tu ataupun berapa bulan? Ya, subhanallah. Perjalanan yang jauh. Kedua, tidak ada RNR. Bawah terik matahari. Kalau tuan-puan biasa pergi ke tanah-tanah Arab ni, gurun padang pasir sangat dahsyat. Panas yang bukan ada pokok boleh berteduh. Tetapi bagaimana ya Abu Talib telah melatih anak saudaranya iaitu Nabi Muhammad SAW di usia 12 tahun untuk menempuh perjalanan jauh untuk berniaga. Nak katanya subhanallah. Maksudnya skill perniagaan Nabi dah dapat daripada kecil lagi. Skill tu. Sebab itu hari ni kan banyak kajian bagaimana skill perniagaan Nabi SAW. Lepas tu Nabi sentiasa lagi kan bersama dengan bapa saudaranya. Tetapi untuk ke Syam ketika umur 12 tahun tu sampai separuh jalan je. Sebab ketika sampai ke satu kampung yang mana di situ adanya pendeta, tuan-puan sekalian, adanya pendeta, adanya ahli kitab yang jaga kitab ni, dia lihat daripada jauh ada awan. Awan yang bergerak dan berhenti. Bergerak berhenti. Sampailah awan itu bergerak dan berhenti di tempatnya. Lalu dia tanya, ada tak sesiapa di kalangan kamu? Kan di kalangan kamu ni ada tak yang begini-gini? Lepas tu bapa saudara Nabi ni sebagai antara ketua rombongan ni, kabilah ni, lalu pun dia pun ceritalah ya bersama kami ada seorang pemuda, seorang anak muda sekian ditunjukkan. Ketika itu Nabi sedang menjaga unta-unta barang dagangan lah dari jauh. Lepas tu dipanggil dan ditengok ada tanda-tanda kenabian di belakang. Lepas tu pendeta ni bagi tahu bapa saudara Nabi Abu Talib, bawa pulang anak ini. Jangan sampai dia pergi ke Syam. Bawa pulang. Kerana padanya ada tanda kenabian. Maksudnya Abu Talib dah percaya dan yakin bahawa anak saudaranya adalah seorang Nabi akhir zaman. Subhanallah. Dan kerana itu Abu Talib bawa balik. Tak jadi pergi ke Syam ketika tu. Kalau tak percaya, Abu Talib teruskan perjalanan. Sebab itu bila dibahaskan, hakikatnya Abu Talib sudah ada iman di dalam hati. Tapi kenapa Abu Talib tetap memilih untuk kufur? Kenapa bapa saudara Nabi ini Abu Talib tetap memilih untuk tidak mengucap kalimah syahadah di hadapan masyarakat dia? Kerana dikatakan Abu Talib ini menjadikan dirinya sebagai benteng, kan, pelindung kepada Nabi Muhammad SAW. Sekiranya Abu Talib juga masuk Islam dan isytiharkan kepada masyarakatnya, sebab dia ni pemimpin masyarakat ni, maka sudah tentu dia juga akan diserang. Dia juga akan dirancang untuk dibunuh dan sebagainya. Sebab itulah Abu Talib mengekalkan dirinya dalam keadaan tidak mengucapkan kalimah syahadah. Wallahu alam, itulah di antara kupasan-kupasan. Sebab apa? Abu Talib besarkan Nabi Muhammad. Abu Talib sendiri menyaksikan. Abu Talib sendiri memberi amaran kepada orang kafir Quraisy supaya tidak mengganggu anak saudaranya menyebarkan dakwah. Dan Abu Talib kita tahu meninggal kerana kesan kekerasan orang kafir Quraisy ketika itu melakukan apa? Pemboikotan. Dan ketika saat diboikot umat Islam berturut-turut selama 2 tahun lebih, muslimin muslimat, sampai umat Islam ketika itu makan daun-daun kering sampai luka-luka berdarah-darah. Wanita-wanita Islam ketika itu sampai tak ada susu. Bila menyusukan anak keluar darah. Sampai tahap meninggal kerana kebuluran. Kalau kita kena boikot, terputus berkalakan makanan, 1 minggu pun kita dah perit, 2 minggu pun dah perit. Ini bukan 2 minggu, bukan 2 bulan, 2 tahun lebih. Dan Abu Talib memilih untuk bersama-sama dengan anak saudaranya, bersama-sama. Sebab itu kawan-kawan kata, kenapa engkau nak seksa diri duduk dengan anak saudara dalam keadaan tak ada makan, tak ada minum, diboikot dan sebagainya? Kenapa tak keluar bersama kami ni? Sedangkan kamu adalah pemimpin kami dan sebagainya.
Okey, kembali semula cerita. Minta maaf ya, hari ni kita macam cerita sirah sikit. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Sebab itu saya nak cerita sikit bila baca bagaimana skill Nabi SAW menjadi usahawan. Ketika itu kan, ketika Nabi SAW membawa barang dagangan daripada Sayyidatina Khadijah sebelum kahwin dengan isteri yang tercinta ni, subhanallah, mereka bawa barang dagangan daripada Mekah, dijual di Syam, jual ke Syam. Jauh ni perjalanan 1700 ni. Syam terdiri daripada 5 buah negara kita sebut tadi. Sekarang cari Syam dah tak ada. Dah dipecahkan kepada 5 buah negara. Yang memecahkan bukan umat Islam. Dipecahkan kepada Palestin, Lebanon, Syria, Iraq dan juga Jordan. Subhanallah. Subhanallah. Orang lain kebiasaan adalah bawa balik duit lah. Dah balik berniaga. Tapi kebijaksanaan Rasulullah. Kebijaksanaan Rasulullah SAW pergi berniaga ke Syam. Dapat duit, beli pula barang daripada negara Syam. Beli pula barang. Bukan bawa balik duit. Duit semua dihabiskan dengan beli barang di negara Syam. Dapat barang, bawa balik barang. Maksudnya Nabi bawa barang, bawa balik barang. Bila bawa balik barang, jual barang tersebut kepada penduduk Mekah. Jadi subhanallah, memang hebatlah. Jadi keuntungan tu berganda. Kalau bawa balik duit saja dapat duit. Tetapi beli barang di sana, bawa balik, keuntungan itu berganda. Subhanallah. Dan pengurusan Nabi sangat telus. Ini diceritakan oleh Maisarah, iaitu pembantu Sayyidatina Khadijah, yang Sayyidatina Khadijah utuskan untuk bersama dengan Rasulullah. Masa ni belum kahwin lagi. Dan Maisarah ini bukan perempuan. Maisarah ini nama seorang lelaki. Jadi Sayyidatina Khadijah ni dia banyak staff, banyak staff. Dia kan majikan, jadi dia mengutuskan seorang staff dia yang bernama Maisarah, dan ia adalah lelaki, untuk bersama Rasulullah untuk memerhatikan. Tengok. Dan bila Maisarah balik, masa bagi report bagaimana cara pemuda yang bernama Muhammad ini berniaga, dan bagaimana kejujurannya. Contohnya Rasulullah SAW tidak overclaim. Ni orang berniaga kena jaga bab ni, jangan overclaim. Subhanallah. Produk ni boleh ni. Boleh, semua boleh. Yang ni orang pun boleh, gini-gini. Yang tak boleh pun dibolehkan. Subhanallah. Rasul sangat jujur. Rasul menerangkan setiap produk dengan jujur. Tidak berselindung, tidak menokok tambah. Dan apabila contohnya, situasinya ditanya kan tentang ada tak barang ni, Rasul berterus terang, tidak ada. Kalau nak, boleh dengan sebelah contohnya. Boleh dengan ni. Maksudnya, bagaimana cara dan skill Nabi, Nabi memudahkan orang nak membeli. Kalau tak ada, kata tak ada. Kita ni kadang-kadang berniaga semua nak diadakan, contoh kan. Dan walaupun kita tahu jiran sebelah tu ada barang nak, tapi mulut tu diam, tak bagi tahu. Tapi bagaimana, saya sendiri sekarang ni kan, ada contohnya kita nak beli barang. Lepas tu kita menghubungi orang ni. Lepas tu kan kita tanya ada tak ni. Lepas tu dia kata, maaf saya tak jual. Tapi saya boleh bagi link. Ini kawan saya yang jual. Ataupun okey, saya cadangkan tuan boleh pergi ke page sekian-sekian. Sana ada jual produk ni. Saya pernah berhubung dengan orang yang begitu. Saya cari barang ni. Contoh kan. Lepas tu saya cari barang tertentu. Kita pun tekan link WhatsApp. Lepas tu kita tanya kan, saya nak beli. Lepas tu dia pun jawab dengan jujur. Maaf saya dah tak menjual dah. Tapi saya boleh beri nombor telefon ejen-ejen yang masih lagi menjual. Dia pun bagi nombor telefon. Saya kata, terima kasih banyak puan. Puan memudahkan saya. Tak apa. Maaf ya, sekarang saya dah jual produk lain. Saya tak jual produk ni. Langsung saya tanya, puan jual produk apa sekarang? Langsung saya beli juga. Faham tak? Saya beli. Tak apalah saya nak ni. Padahal asalnya saya tak nak beli produk dia. Saya nak cari produk ni. Tapi kerana kejujuran dan dia telah memudahkan. Dan begitulah kaedah perniagaan Rasulullah. Bukannya nak fikir dia je untung, dia juga membantu peniaga lain. Dan sekian-sekian. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan Rasulullah tidak overclaim, Rasulullah jujur. Kan? Subhanallah, memberi khidmat nasihat yang terbaik. Kalau ada kekurangan pada produk, bagi tahu terus terang. Produk ni sekian-sekian. Dan jika ada produk yang lebih baik, maksudnya disarankan. Allahu Akbar. Sebab tu kalau kita nak bicarakan tentang skill bagaimana kaedah Nabi SAW berniaga, sebenarnya sangat banyak. Kita kena membaca, kita kena mengkaji. Subhanallah. Memang ada buku pun. Skill Rasul berniaga, para sahabat yang kaya raya jutawan, yang trilion, billion, zillion. Sahabat-sahabat Nabi ni bukan trilion je, ada yang zillion, tinggi lagi daripada trilion.
Sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kenapa Ustazah bunyi lain tu pada part yang tertentu? Ada bunyi lain. Kenapa ya? Okey, saya tak tahulah. Okey. Subhanallah. Okey ya. Sahabat-sahabat, panjang pula cerita sirah Nabi ni. Tak apa ya. Subhanallah. Lepas tu nak cerita apa tadi? Macam tu lah. Lepas tu nak cerita apa? Okey, kita pergi kembali kepada sebab nuzul turunnya surah Al-Kahfi. Tadi ceritanya kita baca surah Al-Kahfi. Kemudian saya bacakan sikit sinopsis kisah surah Al-Kahfi. Ni hari Jumaat kan baca surah Al-Kahfi. Nak ceritanya kembali semula. Itu cerita pasal, kita tutup cerita Nabi berniaga, Nabi sekian-sekian. Okey, tutup cerita situ. Sekarang pergi kepada kisah, kembali kepada sebab nuzul surah Al-Kahfi. Okey, ceritanya siapa yang baru masuk, anda kena dengar daripada awal. Tapi saya cerita secara ringkas. Nabi SAW selalu bercerita. Kan, kaedah dakwah Nabi juga suka bercerita. Time Nabi bercerita, ramai yang kerumun Nabi. Ketika ini suasana di Mekah. Di Mekah ya. Sebab surah Al-Kahfi ini turun di Mekah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Turun di mana? Di Makkah. Tuan-puan sekalian. Itu namanya surah Makkiyah. Jadi, kenapa Nabi banyak bercerita? Kalau kita baca Al-Quran sendiri, kan Al-Quran ini juga banyak cerita. Kan semua kisah Nabi 25 ada dalam ni. Kisah malaikat ada. Kisah orang-orang Bani Israel ada. Jadi Nabi juga menggunakan kaedah bercerita dalam berdakwah. Sama juga dalam hadis Nabi juga banyak cerita. Jadi bila time Nabi bercerita, ramai orang kerumun Nabi. Termasuklah orang bukan Islam. Kan, termasuklah orang tua, orang muda dan kanak-kanak. Jadi masyarakat kafir Quraisy tak suka, geram, benci, nak marah. Sebab apa? Budaya masyarakat Arab ketika itu juga, budaya ya, mereka mendapatkan hiburan melalui cerita. Jadi ada di kalangan orang kafir Quraisy ni juga penglipu lara, kan, pencerita. Macam Mak Saleh lah, kan ada cerita-cerita fairy tale mereka tu. Cerita apa? Cinderella lah, Snow White semua. Macam tu lah. Tapi mereka ni cerita-cerita rekaan. Tapi Nabi SAW cerita-cerita yang benar. Subhanallah. Tapi mereka juga menuduh bahawa Nabi penipu lara. Mereka cerita dan sebagainya. Jadi mereka tak puas hati. Kenapa ni makin ramai yang mendengar cerita Muhammad ni? Jadi mereka ni mengutuskan beberapa orang pemuda ke Syam. Itu yang jadi cerita meleret Nabi tu ke Syam tu daripada kecil tu. Okey. Jadi beberapa orang pemudanya pergi ke Syam. Kisah ni dicatat dalam kitab-kitab tafsir muktabar ya muslimin-muslimat. Pergi ke Syam untuk berjumpa dengan pendeta yang mana mereka ini penjaga kitab-kitab terdahulu, Zabur, Injil, Taurat. Yang mana mereka inilah yang menjaga kesucian. Kalau dengan tangan-tangan orang lain yang telah diubah suai. Lalu mereka pun pergi berjumpa dengan tujuan untuk mencari dan menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Mereka pergi dan mereka bertanya soalan apa muslimin-muslimat. Mereka tanya pendeta. Kan, di kampung kami, di daerah kami, di kota kami ada seorang lelaki yang suka bercerita sekian-sekian. Dan dia mengaku dia adalah Nabi akhir zaman. Jadi dia tanya pendeta, ada tak berapa soalan yang kami boleh tanyakan dia untuk membuktikan dia tu Nabi atau penipu lara, mereka cerita saja. Macam tu. Itulah mereka jumpa pendeta dengan tujuan nak cari hujah supaya dengan itu mereka boleh menjatuhkan Nabi Muhammad SAW. Kata di kampung, di kota kami ada lelaki sekian-sekian yang mengaku dia adalah Nabi akhir zaman. Suka bercerita sekian-sekian. Jadi ada tak apa-apa kan, wahai pendeta, untuk kami tanyakan dia untuk mengesahkan dia Nabi ataupun penipu lara. Mereka cerita. Lalu pendeta ini bagi 3 soalan. Dia kata kamu tanya lelaki tersebut, pemuda tersebut yang bernama Muhammad itu, 3 soalan ini. Kalau dia dapat jawab, maka dia adalah Nabi yang benar. Jika dia tak dapat jawab, dia penipu lara. Dia mereka cerita saja. Lalu 3 soalan itu apa? Tanyakan kepadanya tentang roh. Dan soalan yang kedua ialah, tanyakan kepada dia tentang kisah sekumpulan lelaki yang sangat menakjubkan. Dan ketiga, tanyakan kepada mereka tentang seorang lelaki, seorang pemuda yang menguasai banyak bahagian dunia. Maksudnya dia suruh tanya kisah-kisah. Yang pertama tanyakan tentang roh.
Yang kedua, tanyakan kepadanya tentang sekumpulan lelaki yang kisahnya sangat menakjubkan. Yang ketiga, tanyakan tentang kisah seorang pemuda yang hebat yang menguasai banyak wilayah. Subhanallah, 3 soalan. Dan dia pun berikan jawapan. Iaitu kalau dia dapat jawapan yang betul, dia dapat jawab dia Nabi yang benar. Sebab kisah-kisah ini diceritakan juga, jawapannya juga telah disebut dalam kitab terdahulu. Jadi kalau dia benar Nabi akhir zaman, dia boleh jawab soalan ni. Jadi pemuda kafir Quraisy ni pun baliklah untuk bertanya soalan ni kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan yang terbuka di khalayak ramai. Bila balik terus berhadap dengan Rasulullah Nabi Muhammad di khalayak ramai, wahai Muhammad, 3 soalan untuk kamu. Kan, subhanallah, 3 soalan. Lalu Nabi pun menjawab. Nabi jawab apa? Datanglah esok hari, aku akan memberikan jawapannya pada esok hari. Nabi jawab macam tu. Nabi lupa nak mengucapkan kalimah insya-Allah. Ustaz, boleh tak Ustaz cari? Saya tak ingat lah. Saya rasa firman Allah ataupun hadis Nabi. Tapi tak ingat surah apa. Ya, tim berkaitan dengan kalimah insya-Allah ni. Yang mana Allah menegur Nabi Muhammad SAW tentang kalimah insya-Allah. Dan bagaimana kisah Nabi Sulaiman tu berkaitan dengan kalimah insya-Allah. Bagaimana Nabi SAW menegur, Allah menegur. Dalam kisah ini, dalam kisah berkaitan dengan sahabat nuzul Ashabul Kahfi ni ada kaitan. Kisah ni memang ada kaitan. Nabi sebut apa tuan-puan sekalian? Nabi kata bila ditanya 3 soalan ni, dia khalayak ramai pula tu, datanglah esok, aku akan berikan jawapannya besok. Surah Kahfi ayat 23 memang. Subhanallah. Encik tolong jap. Sebenarnya kan saya kan menggigil lah pula kelaparan. Boleh tak air tadi saya minum sikit? Masya Allah, muslimin muslimat. Dia kadang datang hypo tu. Sebab malam tadi pun, betul lah malam tadi kan tak sempat masak. Lepas tu yelah macam itulah saya. Lepas tu suami pergi beli makanan. Yelah makanan yang anak-anak suka. Makan apa budak-budak suka ceritanya. Kejap ya, sementara kita sambung cerita. Makanan yang budak-budak suka. Tak apa. Lepas tu kan, baru saya nak makan masa tu lepas maghrib kan. Baru nak makan, dapat satu mulut, jiran datang. Seronok jiran datang. Jiran datang. Lepas tu, layanlah jiran. Seronok sangat jiran datang. Lepas tu, gitu-gitu borak. Dalam pukul berapa? Dalam pukul 10 macam tu kan. Lepas tu barulah nak cari makanan. Yang lucunya, cari-cari makanan tak jumpa makanan. Bila siasat rupanya habis anak dah makan. Anak ingat mak ayahnya dah makan. Rupanya salah faham, mak ayahnya belum makan. Jadi kami berdua tak adalah makanan. Makanlah ringan-ringan malam tadi. Itu yang jadi lapar tu kan. Itu yang jadi lapar tu. Jadi minum air sikit ya. Suami pagi-pagi memang sediakan saya air ni. Tak tahulah air apa. Pekat likat. Mesti dia sediakan. Kalau tak puasa macam ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sikit ya. Jangan salah faham, ni tangan kanan. Kalau tengok ni kamera depan, jadi nampak macam tangan kiri. Saya kena jelaskan sebab ramai dah yang negur. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang okey, kadang-kadang mari kelaparan menggigil. Saya sebab ada gastrik. Dia macam jadi sejuk. Okey, ceritanya ayat berapa encik? Ya. Tuan-puan sekalian. Nah, faham ceritanya? Lepas tu Nabi SAW sebut kepada orang kafir Quraisy tu, datang esok saya akan bercerita. Tapi Nabi lupa nak sebut perkataan insya-Allah. Nabi tak sebut insya-Allah, datanglah besok dengan izin Allah saya akan jawab. Nabi tak sebut datanglah besok insya-Allah saya akan jawab. Nabi sebut esok, datanglah besok saya akan beri jawapannya. Dan takdir Allah uji Nabi Muhammad SAW. Asbab Nabi tak sebut kalimah insya-Allah, Allah tak turunkan wahyu untuk menjawab 3 soalan orang kafir Quraisy. Lusa pun tak ada, tulat pun tak ada, hari ke-4 pun tak ada, hari ke-5 pun tak ada, hari ke-6 ke-7 tak ada.
Malaikat Jibril tak datang bawa jawapan muslimin muslimat. Dan saat itu tersebarlah orang kafir Quraisy kata, Muhammad menipu, Muhammad tak dapat jawapan, Muhammad bukan Nabi, Muhammad pelipu lara. Nabi mula semakin bersedih-bersedih. Nabi bertanya di dalam hati, kerisauan, kebimbangan, adakah wahyu telah terputus? Adakah aku bukan lagi seorang Nabi? Kenapa Allah tidak menyampaikan jawapannya? Kan sekarang dimalukan, maksudnya rasa malu. Kan orang kafir Quraisy ni memang dah sengaja. Nabi kata besok, tiba mereka berkumpul nak dengar jawapan Nabi. Nabi tidak dapat memberikan jawapan kerana tidak ada wahyu yang datang. Malaikat Jibril tidak datang menyampaikan jawapan. Sebab apa? Nabi lupa mengucapkan kalimah insya-Allah. Lalu diberi teguran dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-23. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Sadaqallahul azim. Cik suami, tolong cari yang Nabi Sulaiman ya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Cuba kita tengok maksud firman Allah ni. Dalam surah Al-Kahfi juga sebenarnya Allah turunkan teguran kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan perbuatan dosa. Ini hanyalah satu kelupaan yang manusia biasa seperti Nabi kita juga manusia biasa berlaku. Allah berfirman dalam ayat ke-23. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok pagi. Kan Nabi sebut apa? Esok datanglah. Esok datang. Saya akan beri jawapan besok. Allah beri teguran. Dan janganlah sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu esok pagi. Kecuali dengan menyebutkan ataupun dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa. Dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku lebih dekat dengan kebenaran. Subhanallah, lebih dekat daripada ini. Maksudnya Allah beri teguran, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada. Dan janganlah kamu mengatakan wahai Muhammad sesuatu ini sesungguhnya aku akan lakukan besok. Illa kecuali an yasha Allah, dengan mengucapkan kalimah insya Allah. Wazkur rabbaka idza nasita, dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya apabila kamu lupa. Waqul asa an yahdiyani rabbi, dan katakanlah asa, mudah-mudahan an yahdiyani rabbi, Tuhanku akan memberikan kepadaku petunjuk li aqraba min hadza rasyada, yang lebih dekat daripada ini petunjuk. Subhanallah, Allahu akbar. Jadi Allah uji Nabi Muhammad SAW, tak dapat jawapan kan sampai berlakunya fitnah yang tersebar. Masing-masing lagi kata, itulah menipu, dia tak dapat jawapan. Kata nak beri jawapan hari ni tak jawab. Esok pun tak ada. Sampai dikatakan 2 minggu. Sebahagian besar ulama mengatakan 2 minggu wahyu tertahan. Dalam tempoh itu Nabi menempuh ujian, sindiran, sinis, dipeli, dihina, dimomok-momokkan dan sebagainya. Dan kemudian turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. 2 surah menjawab 3 soalan tadi. 2 surah menjawab 3 soalan tadi. Soalan yang pertama yang ditanyakan, turunnya surah Al-Isra. Sebab itu surah Al-Isra adalah surah sebelum surah Al-Kahfi. Perasan tak? Sebelum surah Al-Kahfi, surah Al-Isra. Jadi jawapan yang pertama, turunnya wahyu surah Al-Isra bertanya tentang apakah itu roh. Dan dalam surah Al-Isra menjelaskan tentang roh. Kan? Ada ayat surah Al-Isra, jawapannya adalah, dan apabila mereka bertanya tentang roh, katakanlah wahai Muhammad, roh itu adalah urusan Tuhan. Hanya sedikit sahaja yang kamu diberikan pengetahuan, dan roh itu urusan Tuhan. Dan Nabi beri jawapan itu. Dan itulah jawapan yang Allah kurniakan, yang Allah berikan dalam surah Al-Isra. Dan apabila mereka bertanya tentang roh, katakanlah wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Sedikit sahaja pengetahuan yang diberikan kepada kamu. Nabi jawab macam itulah. Dan soalan yang kedua dan ketiga, jawapannya adalah dalam surah Al-Kahfi. Ini kita cerita tentang
sebab nuzul turunnya surah Al-Kahfi tuan-puan sekalian. Jangan lupa share. Sekarang ni dekat FB 39K. Boleh tak kita capai kepada 4K hari Jumaat yang barakah ni? 4K. Boleh tak sahabat-sahabat terus komen dan terus share supaya lebih ramai yang datang. Saja je kan, kita nak bagi motivasi. Kemudian sahabat-sahabat, 2 soalan yang ditanyakan oleh kafir Quraisy untuk tujuan menjatuhkan Nabi dijawab dalam surah Al-Kahfi. Itulah dikatakan sebab nuzul turunnya surah Al-Kahfi. Soalan yang kedua ditanya tentang kisah pemuda yang menakjubkan, lalu Nabi menjawab dengan kisah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda. Turunnya firman Allah surah Al-Kahfi, Nabi bacakan ayat tentang pemuda ini. Kemudian soalan ketiga berkenaan dengan seorang pemuda yang sangat hebat yang menguasai banyak wilayah. Subhanallah, jawapannya dalam surah Al-Kahfi juga, iaitu tentang Sultan Iskandar Zulkarnain. Jadi 3 soalan dijawab. 1 soalan dalam surah Al-Isra, 2 soalan dijawab dalam surah Al-Kahfi. Kemudian saat itu bertambah ramailah keyakinan, bertambah ramailah orang memeluk Islam dan bertambah kuatlah keyakinan terhadap Nabi Muhammad SAW bahawa mereka, walaupun Allah tangguhkan wahyu, tetapi dari sudut psikologi mereka mula yakin Nabi Muhammad ini bukan pelipu lara. Kalau Nabi Muhammad nak jaga nama baik dia, kan, sebab apa? Nabi Muhammad kata, esok aku akan beri jawapan. Esok saya akan beri jawapan. Kalau Nabi ni pelipu lara, Nabi tentu akan reka je jawapan. Akan reka je. Akan jawab. Sebab apa? Nak jaga nama baik. Tak nak dimalukan. Sebab kata nak beri jawapan besok. Tapi tidak. Sebab Nabi ni seorang Nabi dan seorang yang amanah. Kalau tak dapat wahyu, Nabi tak beri jawapan. Lalu mereka percaya ini benar Nabi akhir zaman. Dia berkata-kata bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan fikiran-fikiran, bukan dengan reka-reka. Dan bila dia tidak dapat wahyu, dia tidak akan menjawab. Dia tak akan ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sebab itulah keyakinan mereka bertambah. Namun bagi orang kafir, kekafiran mereka semakin pekat dan semakin bertambah. Sebab itu orang Bani Israel ni, Masya Allah, kedegilan mereka, walaupun ditunjukkan bukti, walaupun pendeta yang cakap kalau dia dapat jawab, maka dia adalah Nabi yang benar, subhanallah, mereka tetap tidak mengucapkan kalimah syahadah. Menambah kekufuran bila Nabi bagi bukti. Tapi bagi orang beriman, menambah keimanan. Tapi bagi orang kafir, menambah kekufuran. Mereka mula kata, ni ahli sihir. Dia tahu tentang perkara gaib. Dia tambahkan lagi tuduhan yang lain. Subhanallah, muslimin muslimat. Dan di sini saya nak bacakan satu hadis yang sahih tentang bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam kerana tidak mengucapkan kalimah insya-Allah. Jadi, di antara pengajaran yang kita boleh dapat daripada surah Al-Kahfi, dan kita bacakan muslimin muslimat kisah sebab nuzul, sebab turunnya surah Al-Kahfi. Lepas tu kaitannya kisah tadi tu. Tuan-puan yang baru masuk kena dengar daripada awal. Menarik sangat. Bagaimana sebab kisah di sebalik surah Al-Kahfi, permulaannya agak panjang, lepas tu berkait dengan perkataan insya-Allah. Nabi tidak mengucapkan kalimah insya-Allah, yang akhirnya Allah uji, jawapan tidak diberikan, dan Allah tegur Nabi Muhammad, jangan katakan sesuatu untuk lakukan besok kecuali kamu mengucapkan kalimah insya-Allah. Tuan-puan sekalian, sebenarnya kita dah belajar dalam bab tawakal kaitan perkataan insya-Allah. Kita kalau nak buat apa saja kena sebut insya-Allah. Walaupun perbuatan tu senang dan mudah. Contoh kita kata, insya-Allah esok Umi nak masak nasi ayam. Insya-Allah bang kejap lagi kita nak ni. Insya-Allah. Dan sebut insya-Allah itu, jangan mempermainkan perkataan insya-Allah. Dan saya nak bacakan. Kita baca dulu. Nak menambah keimanan dan keyakinan kita dengan kehebatan perkataan insya-Allah. Siapa yang sebut perkataan insya-Allah, untuk bila nak buat sesuatu sebut insya-Allah, akan dapat pertolongan Allah, perlindungan Allah, rahmat Allah, dipermudahkan urusan tersebut oleh Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Dilindungi daripada kedengkian ke apa ke, nak kata kelebihan mengucap kalimah insya-Allah. Bagaimana Allah rakam kisah Nabi SAW. Allah beri teguran, jangan sebut sesuatu tanpa mengucapkan kalimah insya-Allah. Tak dapat pertolongan Allah. Subhanallah. Okey, ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Hari ini kalau tak dapat baca, tak sempat nak baca hadis sahih daripada kita ni, tak apalah, kita baca hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan ini pun dalam kitab Riyadhus Salihin. Tak ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Ini adalah hadis. Ada ni, mungkin kita akan jumpa lah ni. Mesti ada. Okey. Saya baca ya. Qala Sulaiman bin Dawud alaihi assalam.
la atufanna al-lailata bi mi'ati imra'atin talidu kullu imra'atin ghulaman yuqatilu fi sabilillah faqala lahu al-malak qul insya Allah falam yakul wa nasiya fa'atafa bihinna wa lam talid minhunna illa imra'atun nisfa insanin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam law qala insya Allah lam yahnath wa kana arja li hajatihi. Masya Allah, muslimin muslimat. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bercerita, dengarkan ya kisahnya. Nabi bercerita satu hari Nabi Sulaiman SAW menyebutkan, Sulaiman bin Dawud alaihi salam berkata, ni Nabi bercerita ni, Sulaiman bin Dawud, Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, sungguh aku akan mendatangi 100 isteriku pada malam ini. Maksud Nabi Sulaiman kita tahu, dan syariat Nabi Sulaiman berbeza dengan syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW boleh bernikah paling ramai maksimum 4 orang. Tapi syariat Nabi Sulaiman berbeza dan kemampuan Nabi Sulaiman juga berbeza. Kita tahu Nabi Sulaiman diberikan kelebihan yang berbeza, tidak seperti mana manusia biasa boleh memahami bahasa binatang. Nabi Sulaiman diberikan pembandaraan, kerajaan, udara, langit, tanah, semua. Maksud binatang-binatang pun menjadi rakyat Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad bercerita, Sulaiman bin Dawud alaihi salam berkata, sungguh aku akan mengilingi ataupun mendatangi seorang isteriku malam ini, sehingga setiap isteri akan melahirkan anak yang akan berjihad di jalan Allah. Nabi Sulaiman dia sebut malam ni dia akan mendatangi semua 100 orang isteri, yang mana setiap isteri ini akan mengandung dan melahirkan anak untuk berjihad di jalan Allah. Kita tahu Nabi Sulaiman memang menyebarkan agama Allah di pelosok alam. Jadi niat Nabi Sulaiman adalah untuk setiap isteri ini lahirkan anak untuk dijadikan pejuang agama Allah, bukan untuk hawa nafsu semata-mata. Okey, kemudian satu malaikat mengucapkan kepada Nabi Sulaiman, ucapkanlah insya-Allah. Malaikat pun kata, bila dengan niat dan hajat Nabi Sulaiman tu, ada malaikat sebut kepada mengajarkan kepada Nabi Sulaiman, ucapkanlah insya-Allah, kan, bila berhajat tu. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan dan lupa. Nabi Sulaiman lupa nak ucap insya-Allah dan Nabi Sulaiman tak sebut. Kemudian beliau mendatangi isteri-isterinya. Hasil selanjutnya tidak ada yang melahirkan anak kecuali seorang wanita yang melahirkan setengah manusia. Maksud daripada 100 orang, seorang pun tak melahirkan anak, tak mengandung kecuali seorang. Itu pun melahirkan anak yang cacat. Separuh manusia, maksudnya anak yang cacat. Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau Nabi Sulaiman mengucapkan insya-Allah. Nabi Muhammad bersabda, sekiranya Nabi Sulaiman mengucapkan kalimah insya-Allah, nescaya beliau tidak melanggar sumpahnya dan hajatnya pasti dipenuhi. Subhanallah, dan hajatnya pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, sekiranya Nabi Sulaiman mengucapkan kalimah insya-Allah, pasti Allah akan memakbulkan hajatnya untuk mendapat 100 orang anak pada malam tersebut. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kalimah insya-Allah jangan dipermainkan. Kita ni kadang-kadang sebut insya-Allah dalam hati tak nekat nak buat. Lepas tu kadang-kadang kita ni orang sebut insya-Allah, saya kata kita tak puas hati dengan kalimah insya-Allah. Kita kata janji, jangan sebut insya-Allah saja, janji. Contoh kita kata dengan anak kita pun kata insya-Allah Umi, jangan insya-Allah je, janji. Kita kadang-kadang rasa macam kalimah janji itu lebih kuat daripada kalimah insya-Allah. Sebenarnya sekuat-kuat, sebaik-baik kalimah bila kita nak buat sesuatu, bila kita menjanjikan sesuatu adalah kalimah insya-Allah. Maksudnya dengan izin Allah, ia juga mau masuk dengan pertolongan Allah, dengan kemudahan daripada Allah, dengan petunjuk daripada Allah, dengan perlindungan daripada Allah. Sahabat-sahabat, insya-Allah itu bukan hanya kalimah janji, tetapi adalah kalimah doa, kalimah permohonan kita dengan Allah. Sebab itu kisah sebab nuzul Ashabul Kahfi ni ada kaitan dengan kisah, dengan perkataan insya-Allah ni. Kena dengar daripada awal bagaimana akhirnya kan sebab nuzul ni tersekat sekian-sekian kerana Nabi lupa mengucapkan kalimah insya-Allah. Dan siapa yang sebut kalimah insya-Allah, jangan main-main. Jangan mempermainkan kalimah insya-Allah. Dalam hati tak nak nekat buat. Sebab apa? Kita telah, minta maaf lah, ayatnya seolahnya kita mempermainkan nama Allah. Kita mempermainkan nama Allah. Sebab kita macam
kita macam nak supaya orang tu macam tak minta-minta dah. Contoh kan, ada orang selalu minta nak berhutang contoh. Dan kita pun nak stopkan dia bercakap tu, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Sebenarnya bila sebut insya-Allah, kita kena nekat untuk buat. Maksudnya insya-Allah, kalau betul nekat, Allah akan pemudahkan. Dan kita kena ingat hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Nabi bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan mempermudahkan urusannya dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya dunia dan akhirat. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan juga di akhirat. Jadi subhanallah, dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah sentiasa menolong hambanya selagi mana dia sentiasa menolong saudaranya. Jadi bila ada orang minta tolong dengan kita, kadang-kadang kita rasa susah, kita rasa berat, kita rasa macam tak bersungguhlah nak tolong. Kita sudahkan dengan kalimah apa, nak stopkan perbualan tu, insya-Allah. Tapi hati tak nekat, rugi sangat. Sebab apa? Kalau hati kita nekat nak tolong dia, kita ucap kalimah insya-Allah, kita akan dapat pertolongan Allah. Dan sebenarnya itulah peluang yang Allah sedang nak buka untuk kita dapat kemudahan dunia dan akhirat. Dan bila ada orang minta tolong dengan kita, kita jangan rasa susah, kita jangan rasa macam orang itu beban. Tapi sebenarnya Allah sedang buka jalan untuk kita dapat kemudahan daripada Allah, dunia dan akhirat. Sebab itu orang melihat itu satu peluang, dia akan meraihkan orang yang nak minta tolong. InsyaAllah, boleh. Lepas tu dia pun susuli dengan tindakan. Sebab dah sebut insya-Allah ni, jangan main-main. Sebab bila sebut insya-Allah, kita berjanji dengan nama Allah. InsyaAllah, dengan izin Allah. Bila nak buat baik, insya-Allah Allah izinkan. Tinggal lagi kita ini saja, bersungguh atau tidak. Kita ini saja yang sebenarnya cakap kosong ataupun sebenarnya nak buat. Subhanallah, muslimin-muslimat. Ada orang kata, Ustazah, suami saya insya-Allah je, saya dah tak percaya dah. InsyaAllah bila saya cakap pasal rokok, insya-Allah nak berhenti. Tak berhenti-henti. Kan, cakap pasal nak berhenti kerja, dia bosan dengan saya, dia jawab je insya-Allah. Saya nak cakap apa lagi, dia jawab insya-Allah. Lepas tu dijawab pada saya, dah Allah tak izinkan? Dia jawab macam tu. Kan, bang kenapa awak ni? Kan janji-janji, dah Allah belum izinkan. Saya dah cakap insya-Allah dengan izin Allah, dah Allah belum izinkan. Ini satu bentuk pendustaan di atas nama Allah. Sebenarnya sebab belum berlaku, sebab belum terjadi, dia tidak faham kalimah insya-Allah yang dia sebut. Kan, sebab apabila sesuatu kebaikan nak dibuat, pasti Allah akan bantu, pasti Allah izinkan, mesti Allah mudahkan. Subhanallah. Cek balik kenapa sesuatu yang kita sebut insya-Allah itu tidak terlaksana. Sebab kita lalai, sebab kita tak bersungguh, sebab niat tu hanya sebut insya-Allah pada lidah. Tapi kalau sebut insya-Allah di hati, insya-Allah Allah bantu. Orang lelaki perokok, kalau sebut insya-Allah nak berhenti rokok dengan hati, insya-Allah Allah akan bantu. Insya-Allah, dengan izin Allah. Dia pun sebut dalam hati dengan kekuatan Allah, dengan daya daripada Allah, dengan kemuliaan Allah, dengan pertolongan Allah. Insya-Allah tu, kalau sebut dalam hati, insya-Allah Allah beri dia jalan. Akhirnya dia boleh berhenti merokok. Tapi kalau insya-Allah pada lidah je, insya-Allah, memang susah lah. Jadi alang-alang tu, apa pasal kita fikir nak buat apa pun, kita nak sebut apa rancang, esok insya-Allah Umi nak ni, insya-Allah kita nak ni, insya-Allah ni, insya-Allah jadi. Kalau sebut dengan hati, insya-Allah Allah akan mudahkan. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahannya kita dapat pengajaran, dapat ilmu pada hari ini daripada hasil perkongsian kita apa dia, iaitu surah Al-Kahfi. Kita bicarakan tentang sabab nuzul surah Al-Kahfi. Kemudian kita bicarakan berkaitan sabab nuzul itu ada kaitan dengan kalimah insya-Allah. InsyaAllah kita akan sentiasa beramal dengan kalimah apa? InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat-sahabat. Selamat hari Jumaat yang barakah. Subhanallah, mudah-mudahan besok, lusa dalam memenuhi jemputan Hari Raya Aidilfitri, jamuan open house rumah terbuka, jagalah diri baik-baik. Jagalah penampilan kita sebagai muslimah salihah dan jagalah pergaulan agar tidak bebas ikhtilat tu. Subhanallah. Okey. Jadi sebagai penutup, tuan-puan dimati Allah sekalian, insya-Allah saya nak mengajak tuan-puan sekalian untuk booking
Subhanallah, Allahu akbar. Apa ni encik suami, okey, jom. Subhanallah, untuk bersama dengan kita. Macam mana dah ya kat sini? Kejap. Bukan. Wishlist Oh, okey, sorry. Oh, situ. Okey, ini pun kena tukar. Sekejap ya, saya ambil masa sikit. Ui, lapar ni cik, lapar lah. Kena cari makanan. Cepat ni cik. Okey. Dah. Okey, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, saya ingin mengajak insya-Allah kita akan melakukan ibadah kurban lebih kurang dalam tempoh 2 bulan lagi. InsyaAllah kami ingin mengajak tuan-puan sekalian untuk melakukan ibadah korban bersama dengan kami. Sebagaimana yang kalian sahabat-sahabat maklum, kami ada sebenarnya kita, tapi kami mewakili kalian lah. Kita kan ada bina satu ladang ternak ummah hasil pada infak, wakaf. Kita bina di atas tanah 4 ekar. Kita ada beratus-ratus lembu, beratus-ratus ekor kambing, campur-campur semua sampai 1000 lah. Pada tahun lepas kan kita dah buat ibadah korban daripada hasil ladang ternak ummah sebanyak 1000 kan. Jadi subhanallah, jadi tahun ini samalah, lembu-lembu kita pun dah gemuk-gemuk, kambing pun dah gemuk-gemuk, menunggu masa untuk dikorbankan. Sebagai satu tanda syukur kita kepada Allah, maka kita mengorbankan sebahagian kecil harta rezeki yang Allah beri. Semoga Allah terima korban kita sebagaimana korban Habil. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, insya-Allah kami ada menganjurkan ibadah korban dalam negara dan luar negara. Dan dalam tempoh 2 bulan yang masih ada ni sehinggalah Hari Raya Aidul Adha nanti, tuan-puan sekalian boleh membuat bayaran secara ansuran dengan kami. Anda boleh berhubung dengan nombor yang dikongsikan sekarang. Sebab mungkinlah ya, kalau nak bayar sekaligus tak cukup modal, boleh je ansuran pun dengan kami. Bayar 3 kali ke 4 kali ke. Ada orang berniaga, dia bayar 2 minggu sekali. Dia kata saya nak bayar sekaligus, tak ada. Nak tunggu ada sekaligus, takut tak ada. Sampai masa digunakan juga duit. Jadi subhanallah, kita cuba nekat muslimin-muslimat untuk Aidul Adha pada tahun ni, kita mesti buat korban. Mesti buat ibadah korban. Kerana apa? Di sana ada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya kan, setiap barang siapa yang melakukan korban, Nabi sebut, setiap kuku, kulit, kan, kuku, kulit, apa lagi encik ya? Maksudnya anggota, kuku, kulit, ya, telinga, mata, ya. Maksudnya setiap anggota binatang korban itu, bahkan Nabi kata titisan dan titisan darah yang menitis itu, binatang korban itu akan menjadi saksi di mahsyar kelak. Dan sesungguhnya sebelum darah, Nabi kata, darah sembelihan korban itu menitis ke bumi, rahmat Allah itu melimpah dulu kepada kita. Jadi sahabat-sahabat, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Jadi kami ingin mengajak sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian untuk bersama dengan kami. Kita cuba niat dulu. Hari ni pasal niat dulu. Duit ada tak ada nombor 2. Sebab niat itu satu doa yang sangat kuat. Pasal niat dulu, insya-Allah tahun ini nak melakukan ibadah korban. Pasal nampak tak nampak lagi duit itu nombor 2. Sebab Allah melihat niat kita. Dan bila kita niat, kita sebut sekarang sama-sama. Boleh tulis tak di ruangan komen? 2 minit je sahabat-sahabat. Tulis di ruangan komen. InsyaAllah pada tahun ini saya akan menunaikan ibadah korban. Boleh tak? Sahabat-sahabat boleh tuliskan. Boleh tuliskan di ruangan komen. Kita pasang niat dan sebut insya-Allah itu dengan hati yang kuat. InsyaAllah pada tahun ini saya akan menunaikan ibadah korban. Okey, jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sini ada beberapa info. Okey. Ibadah korban kita pertama di sini dulu. Okey. Agian daging korban dan akikah untuk asnaf fakir miskin di Malaysia dan luar negara. Ini nombor telefon ya, boleh ambil. Saya kat sini. Boleh zoomkan korban Malaysia, korban luar negara. Dan siapa yang nak beli lembu sahaja. Maksudnya, Ustazah, kami nak beli lembu daripada ladang ternak ummah. Sebab kami nak buat korban di qaryah kami. Mungkin ada pihak masjid. Kumpul-kumpul ada 10 lembu yang akan dikorbankan. Bila dapat 10 lembu, nak beli lembu daripada ladang ternak, boleh hubungi nombor ni. InsyaAllah.
Ini daripada ladang ternak kita sendiri ni. Siapa yang nak tahu maklumat, cari LTU, ladang ternak ummah. LTU ni ladang ternak ummah, yang mana kita ternak sendiri di bawah NGO kita, di bawah yayasan kita. Siapa yang biasa tengok saya live di ladang ternak, tapi sebab di sana tu lain kurang elok. Tapi di sana tu memang kita ternak sendiri, bagi makanan 80%, 70% macam tu organik kan, rumput-rumput napier, soya, jagung, biji-biji jagung. Tengok lembu-lembu kambing-kambing kita segar, sehat, suasana yang baik. Jadi baru 3 hari lepas kami pergi. Subhanallah, sekarang kandang kambing dah cantik, kandang lembu semua cantik, besar. Lepas tu sekarang sedang menyiapkan rumah sembelih. Rumah sembelih pun insya-Allah sempat siap. Jadi tuan-puan sekalian, nak beli lembu saja boleh kita hantar. Ada kos perhantaran lah. Okey, lepas tu korban Malaysia, korban luar negara. Kita tengok ya, dalam negara sekarang, cuba tengok. Dalam negara Malaysia, kalau lembu memang mahal sekarang, RM810. Kalau lembu besar, large, 1,000 lebih. Kalau jumbo, lembu jumbo ni sampai 1,000 kilo. 1,000 kilo. Besar sangat. Tuan-puan sekalian, encik macam tak, itu pun macam tak nampak sangat. Nampak? Sampai 1,300. Tapi kalau luar negara, 410. Jadi kalau siapa yang rasa tak mampu dalam negara tapi nak buat ibadah korban, boleh ambil dalam negara, luar negara. Kalau siapa tanya Ustazah mana lebih afdal? Afdal adalah kita buat dua-dua lah. Malaysia buat, dua negara pun buat, sebab kita memang agihkan dan target kepada masyarakat Islam di luar negara yang betul-betul miskin. Saya sendiri akan pergi. InsyaAllah kita akan pergi ke Kamboja, dan insyaAllah kita akan pergi ke salah satu daerah yang dekat dengan Afrika. Tuan-puan sekalian, maksudnya di Malaysia juga kami sendiri akan mengagihkan. Kalau anda nak agihkan sendiri, kita boleh hantar daging lembu yang telah disembelih, yang telah dipotong 4. Tapi kalau anda tak boleh urus sendiri, anda boleh wakilkan kami. Sebab dengan kami sudah ada target grup asnaf fakir miskin yang memang di bawah NGO dan yayasan kami santuni selama ini di seluruh Malaysia. Jadi subhanallah, kalau kita tengok kambing luar negara 910 sekor, Malaysia pula 1,300. Kalau Malaysia je daripada ladang ternak kita, ladang ternak ummah. Subhanallah. Muslimin muslimat, di luar negara, antara negara yang kita akan sasarkan iaitu di benua Afrika. Kita tahu benua Afrika antara benua terbesar dunia juga, dan dia antara kawasan umat Islam yang terbesar dan termiskin di dunia. Jadi Afrika tu memang ramai orang pergi hantar bantuan dan juga buat kita panggil apa? Buat korban di Afrika. Tetapi kita pergi ke kawasan yang tidak ada NGO pergi. Maksudnya tak bertembung. Jadi kita sesama NGO yang buat korban luar negara ni, kita sama-sama cek kawasan ni NGO mana ambil kawasan ni. Jadi subhanallah, antara kawasannya adalah negeri Chad, Uganda, Somalia, Kenya, Zimbabwe, Mali, Sudan, Eritrea. Ini di Afrika. Kemudian ada Indonesia, kawasan miskin Indonesia, Thailand, Myanmar, Kemboja, Filipina dan Malaysia. Dan insya-Allah kita akan hantar juga, buat juga ibadah korban di Palestin. Tapi ibadah korban Palestin paling mahal. Paling mahal tuan-puan sekalian. Palestin mahal lagi daripada Malaysia. Palestin lagi mahal daripada Palestin, 1,530. Kalau Malaysia boleh dapat 810 ibadah korban. Okey, subhanallah muslimin muslimat. Okey, ini pula korban Malaysia, muslimin muslimat. Korban Malaysia, subhanallah, kita akan buat di seluruh Malaysia. Dan kita akan agihkan kepada asnaf fakir miskin di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Dan insya-Allah kita menyasarkan bersama dengan kami, insya-Allah kita akan menyasarkan agihan daging korban kepada sekurang-kurangnya 50,000 asnaf. Bukan 500, bukan 5,000, tetapi kepada 50,000 asnaf yang berada di Malaysia dan luar negara. Jadi kita menyasarkan insya-Allah 1 kilo daging bagi satu keluarga. Kalaulah daging, subhanallah, kalaulah dapat banyak, ramai yang melakukan ibadah korban, maka insya-Allah kita boleh bagi lebih. Tuan-puan sekalian, termasuklah sebenarnya kita ada bincang itu nak bagi kepada kawasan India, tetapi sangat mencabarkan nak bagi pada India, masyarakat India Muslim kita yang sangat miskin, daif, yang tuan-puan sekalian hakikatnya
bila kita agihkan daging korban, inilah setahun sekali asnaf fakir miskin tuan-tuan negara bertemu dengan daging. Jadi insya-Allah kita menyasarkan 50,000 asnaf fakir miskin tu daripada hasil daripada ibadah korban dalam negara dan luar negara. Moga-moga dengan itu kita boleh menggembirakan dan binatang korban itu akan menjadi saksi kita di mahsyar kelak. Dan sebagaimana hadis Nabi yang kita bacakan tadi, Ustaz ada jumpa tak hadis tu? Hadis Nabi yang kita bacakan pasal ibadah korban tu. Okey. Subhanallah, muslimin-muslimat, jadi boleh hubungi nombor yang tertera ni ya. Yang penting niat dulu, hubungi dulu, boleh bayar secara ansuran pun boleh. Yang penting selesaikan bayaran korban itu sebelum tarikh kita melakukan korban. Jadi insya-Allah siapa yang nak tempah seekor lembu Ustazah, sebab kami 7 adik-beradik, ataupun nak ambil seekor lembu tu, kami 7 adik-beradik ambil satu bahagian seorang, ataupun 7 ekor lembu, 1 ekor lembu nak bagikan nak serahkan namanya tu di bawah nama mak ke nama ayah. Arwah ni tak boleh lah, tapi pada mak ayah masih hidup boleh. Maksudnya dia buat bagi tahu dulu mak ayah kan, insya-Allah sekian-sekian, mak ayah pun wakilkan kepada dia, boleh. Jadi terpulanglah macam mana. Bolehlah tuan-puan sekalian untuk hubungi dulu untuk bertanya proses-prosesnya macam mana, kemudian ambil slot. Kalau tak mampu dalam negara, sebab dalam negara lebih kurang 810 satu bahagian. Ustazah, kenapa naik harga mahal? Tuan-puan sekalian, memang dedak sangat mahal. Sebab itu kami bila usahakan sendiri ladang ternak, buat sendiri, subhanallah, mahalnya kos pada dedak bagi makan pada lembu kambing tu. Sangat mahal, naik berganda-ganda. Mahal lagi daripada makanan kita manusia ni. Jadi bila kos dedak naik, kos operasi pun naik, maka akhirnya kita perlu menaikkan. Kalau tak, kita tak boleh nak lepas kos operasi pun. Jadi alhamdulillah, subhanallah muslimin muslimat, kalau tak mampu ambillah luar negara bernilai 410. 410. Sebenarnya 410 tu termasuk kos pengurusan. Kalau ikutkan luar negara 380. Tapi RM RM10 adalah kos pengurusan. RM RM30. Sebab banyak pengurusan kalau luar negara ni. Okey. Ini adalah hadis Nabi SAW. Alah, dah bersedu-sedu pula. Mari Encik baca hadis Nabi ni. Tolong. Dah masuk angin Cik. Lapar sangat. Cik baca hadis sana. Maksudnya? Betul-betul. Tidaklah seorang anak Adam melakukan... Nampak sini sikit. Tidak, kita depan. Boleh depan Boleh. Masya Allah. Oh, ramai lagi. Saya ingatkan dah tak ada orang. Allah tersedu-sedan dah pula. Okey. Oh, comel gambar ambil lembu. Okey. Gitu Encik. Okey, sini. Okay. Masya Allah. Daripada Siti Aisyah bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang anak Adam melakukan sesuatu amal yang lebih disukai oleh Allah di hari raya korban selain daripada mengalirkan darah haiwan korban. Sesungguhnya kelak di hari kiamat, haiwan korbanku benar-benar datang dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darah itu benar-benar diterima di sisi Allah sebelum terjatuh ke tanah, maka berbahagialah kalian dengan korban itu. Maksudnya apa dia Nabi SAW sebut, sesungguhnya tanduk, kuku dan bulunya kan benar-benar datang pada hari kiamat, haiwan korban benar-benar datang dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darahnya itu benar-benar diterima di sisi Allah sebelum terjatuh ke tanah. Ini mengikuti sunnah Nabi, korban masuk ibadah utama kan Nabi SAW sebut. Okey, cuba baca tu hadis yang ibadah utama tu. Tiada. Daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW bersabda, tiada sejumlah wang yang dibelanjakan untuk sesuatu yang lebih utama selain dari untuk membeli haiwan korban di hari raya korban. Hadis riwayat Tirmizi. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Teruk dah ni Cik. Cik tutup. Ya, terima kasih. Apa-apa nak ucapan? Terima kasih semua yang bersama daripada awal hingga ke saat ini.
hampir 2 jam sejam setengah bersama dengan Ustazah. Alhamdulillah. Jadi semoga apa yang kita disampaikan tadi banyak memberi inspirasi dan manfaat kepada Ustazah. Orang banyak komen nak tengok nombor. Okay, sekarang terbalik, jadi kita kena pusing. Sorry Encik. Tekan okey. Dia orang nak tengok nombor. Okey, ni nombor telefon. Memang ada link share tapi dia orang nak nombor. Okey. Subhanallah. Okey. Okey, kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan Allahu Akbar. Dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Habis tu anda boleh ambil nombor ni. Kambing lembu pun comel kan. Kambing biri lembu. Kami memang 3 ni. Kambing, biri lembu. Dekat ladang ternak memang ni. Ada yang tanya nak pergi galeri di Senawang, cari je galeri Ustazah Asma, anda akan jumpa. Waste ada. Jadi siapa yang nak pergi ke ladang ternak Ummah di Sungai Yu, Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor. Siapa nak pergi ladang ternak Ummah? Dekat situ. Siapa nak datang? Siapa yang siapa yang nak datang memang boleh. Allahu Akbar, makin kuat pula. Ya, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nak cakap, siapa yang nak pergi ziarah ladang ternak Ummah kita di Kampung Sungai Yu, Kuala Selangor, anda boleh datang anytime. Pada time masa. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum.